Cuti panjang selama 4 hari sempena sambutan Tahun Baru Cina esok menyaksikan warga kota mengambil kesempatan untuk pulang ke kampung halaman masing-masing. Dan untuk mengetahui status lalu lintas di Lebuh Raya Utara Selatan PLAS ketika ini bersedia di Pusat Kawalan Operasi PLAS Subang adalah rakan setugas Ashraf Hasnan. Ashraf, mungkin Ashraf boleh kongsikan bagaimana dengan perkembangan trafik terkini di Lebuh Raya, dan maklumlah warga kota selepas tamat kerja pada petang tadi mereka berpusu-pusu untuk pergi ke destinasi masing-masing. Ashraf. Ya, baiklah Hans, terima kasih. Kini saya berada di Pusat Kawalan Trafik PLAS di mana di sini merupakan pusat kawalan utama, one stop center, di mana jika sebelum ini anda hanya melihat update terkini daripada PLAS hanya menerusi Twitter dan sebagainya, dan ini merupakan pusat operasi utama, dan di belakang saya ini merupakan skrin mega yang memaparkan laluan-laluan utama yang jika anda dapat lihat beberapa kawasan mengalami sedikit kesesakan, dan pastinya saya bukanlah orang yang layak untuk menjawab persoalan Hans itu, dan untuk menceritakan dengan lebih lanjut berkenaan dengan situasi trafik terkini bersama dengan saya adalah Ketua Jabatan Keselamatan Trafik PLAS Puan Hajah Nurbayati Manap. Hajah, terima kasih kerana sudi bersama dengan Astro Awani 745. Mungkin secara keseluruhannya, mungkin ringkas sahaja dari segi laluan trafik jika dibandingkan pagi tadi dan juga petang ini, lewat petang, adakah dapat lihat dari segi penambahan trafik? Okey. Terima kasih. Bermula daripada pukul 5 pagi tadi, trafik telah mula keluar daripada pusat bandar menuju ke kampung halaman, terutama trafik yang berlaluan di Sungai ke Slim River. So trafik telah meningkat daripada pagi tadilah, dan berterusan daripada Rawang arah ke utara lah. Dan kami ada juga buat kontraflow pada pukul 11 pagi tadi untuk melancarkan perjalanan trafik di kawasan di antara 3 lorong ke 2 lorong lah. Dan juga bagi selatan di kawasan di antara Senai Utara sehingga ke ke Johor Bahru, trafik meningkat pada pagi tadi berterusan daripada pukul 9 pagi sehingga kini, kalau kita boleh tengok daripada paparan CCTV, dan juga ada juga lokasi-lokasi yang kejadian kemalangan lah, seperti kerusakan kenderaan, itu juga telah melambatkan sedikit perjalanan lah. Dan kawasan arah ke utara ada satu lagi kawasan di antara Gunung Tempurung ke Tapah ke Simpang Pulai, kerana kawasan itu lorong mendaki, jadi menyebabkan kenderaan bergerak perlahan lah. Dan lain-lain lokasi semuanya berada dalam lancar lah, berjalan lancar. Hajah, kita tahu terdapat beberapa kawasan yang adanya kerja-kerja pembinaan, dan adakah pihak PLAS menghentikan kerja pembinaan buat sementara? Untuk kerja-kerja pembinaan, memang kami telah berhentikan semua kerja-kerja secara sementara pada 13 hari bulan sehingga 22 hari bulan ini. So kerja akan berterusan selepas itulah. Tapi kalau mana kerja-kerja yang kecemasan, kami kena teruskan juga untuk membuat pembakian. Ya. Hajah, mungkin akhir sekali mungkin ada nasihat kepada pengguna jalan raya dari segi jadual perjalanan maupun ada special rebate yang PLAS akan bagi kepada pengguna jalan raya? Okey. Kami juga mencadangkanlah kepada semua pengguna lebuh raya supaya mengambil kesempatan ini, menggunakan dan merujuk kepada kami punya jadual perjalanan yang telah kami sediakan, di mana kami memberikan rebate sebanyak 20% bagi perjalanan yang mengikut TTA punya masa dan jaraknya lebih daripada 100 km untuk hari-hari yang kita kata puncak lah. Bagi lebih daripada itu, kita memberi 30% rebate kepada pengguna lebuh raya yang menggunakan secara pembayaran elektronik saja pada waktu puncak dah lepas 16 hari bulan, dan untuk balik ke Kuala Lumpur kami beri 30% pada tarikh 23 hari bulan. So, tujuannya untuk mengagihkan trafik supaya jangan trafik berjalan kesesakan lah di lebuh raya. Baik. Hajah, terima kasih kerana sudi bersama dengan Astro Awani 745 malam ini. Dan pastinya itu dia tadi perkembangan serba sikit perkembangan berkenaan dengan situasi trafik di sepanjang lebuh raya dari Bukit Kayu Hitam ke Johor Bahru, dan pastinya Astro Awani akan terus membawakan liputan yang lebih lanjut dari semasa ke semasa. Dan sekian sahaja laporan saya, Hans, dari Pusat Kawalan Trafik. Ya.
Ashraf, saya ada satu soalan tambahan kerana saya ni kampung halaman saya di Pulau Pinang dan kalau ada cuti panjang, kalau saya dapat cuti saya akan menggunakan Lebuh Raya Plus ni untuk pulang ke kampung halaman. Dan sebagai seorang pengguna jalan raya ataupun pengguna Lebuh Raya Plus yang tegar lah boleh saya katakan, apabila berlakunya musim perayaan ini, tandas dan juga di pusat RNR memang sentiasa penuh. Bagaimana melihat daripada segi persediaan pihak PLAS ni untuk menangani masalah ini? Mungkin Ashraf boleh tanyakan tetamu Ashraf. Ya, Hajar, mungkin kita ada soalan tambahan. Tadi rakan saya Hans mengajukan soalan dari segi di pusat-pusat RNR. Khasnya mereka mengatakan kebanyakan pusat RNR tandasnya tidak mencukupi kadang-kadang kan. Mungkin ada pihak cadangan ataupun inisiatif yang dilakukan oleh pihak PLAS. Untuk pihak PLAS, kami setiap tahun kami mempunyai bajet khas untuk menaik taraf setiap kawasan rehat dan rawat dan juga kepada hentian sebelah. Untuk setiap setahun kami akan menaik taraf terutama kepada tandas. Untuk sementara sekarang, sekiranya tandas tidak cukup, kami menyediakan tandas sementara. Kita panggil untuk di lokasi-lokasi yang tertentu. Dan dengan ini kami berharaplah dapat memberi keselesaan kepada pengguna lebuh raya. Baik Hajar, terima kasih. Dan itu dia tadi Hans, jawapan yang mungkin sebagai pengguna Lebuh Raya Plus yang tegar ya Hans, dan itu pastinya memberi keselesaan seperti yang Hajar katakan tadi kepada semua pengguna lebuh raya di tanah air, di pantai barat tanah air ini. Dan kembali bersama Hans. Okey, baik, terima kasih Ashraf. Dan Ashraf pun orang Ipoh, mungkin kalau dapat cuti Ashraf akan pulang menggunakan lebuh raya, insya-Allah. Kita ucapkan selamat berhati-hatilah memandu di jalan raya, ingatlah orang tersayang.